Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Dr. Ghafur dan saya merupakan seorang pakar bedah di Hospital Island di Pulau Pinang. Gelaran saya adalah Mr. Ghafur di hospital ini, dan hari ini saya akan berbincang berkenaan dengan beberapa topik yang sering kali menjadi tanda soal untuk kebanyakan pesakit. Satu adalah apakah itu seorang pakar bedah. Yang kedua itu adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan sejarah pakar bedah. Dan ketiga adalah apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh seorang pakar bedah. Jadi apakah itu seorang pakar bedah? Pakar bedah merupakan seorang doktor yang layak yang telah tamat pengajian MBBS atau Basic Medical Degree, dan selepas itu beliau menyambung kerjaya di dalam pembelajaran untuk khusus pembedahan. Kursus ini ditawarkan di kebanyakan universiti tempatan dan mengambil masa 4 tahun untuk sejarah pembedahan ini adalah amat lama, dan ia mungkin secara formal bermula seawal kurun ke-8, di mana pada tahun 700 ke 800 terdapat dua golongan rakyat yang memerlukan rawatan. Satu merupakan golongan yang kaya yang terdiri daripada bangsawan dan ahli bisnes. Yang kedua terdiri daripada golongan biasa. Golongan yang pertama ini, yang golongan yang kaya ini, boleh memperolehi rawatan pembedahan daripada physician yang sedia ada pada masa itu, iaitu doktor yang sedia ada pada masa itu. Tetapi rawatan ini sangat mahal, maka rakyat biasa tidak ada akses kepada rawatan sebegini, dan mereka terpaksa mendapat rawatan daripada satu golongan yang dipanggil barber surgeon. Barber surgeon ini merupakan mereka yang gunting rambut, iaitu orang yang biasa gunting rambut, tetapi mereka juga menawarkan perkhidmatan tambahan seperti pembedahan. Dan pembedahan yang paling awal yang ditawarkan adalah cabut gigi, yang kedua blood letting atau pembuangan darah, dan ketiga pembuangan bengkak-bengkak yang kecil. Maka tradisi ini bersambung sampai tahun 1375, di mana pertubuhan untuk pakar bedah dibuat secara formal, dan dua profession ini, iaitu potong rambut dan pakar bedah, menjadi asing. Bila profession ini menjadi asing, maka perkhidmatan pembedahan ini menjadi semakin popular. Dan pada masa itu golongan physician atau doktor yang melihat ini berlaku mengambil kembali perkhidmatan ini kepada profession mereka dan menawarkan perkhidmatan ini di dalam konteks perubatan. Tetapi semakin masa berlalu, kita dapati bahawa terdapat satu golongan doktor yang lebih biasa menjalani pembedahan sebagai rawatan, dan satu golongan yang lebih suka untuk beri ubat. Maka dua golongan ini diasingkan, di mana golongan yang menjalani pembedahan digelar sebagai Mr. dan bukan Doktor untuk lelaki, dan Miss untuk perempuan. Selepas ini berlaku, maka wujudlah dua golongan doktor ini, iaitu satu physician, iaitu pakar perubatan, dan surgeon, iaitu pakar bedah. Secara ringkasnya itulah sejarah pembedahan di dunia ini. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh pakar bedah adalah pada asasnya yang paling popular adalah pembuangan bengkak-bengkak. Jadi bengkak-bengkak yang dibuang termasuk seperti bengkak lemak di badan, unduran atau air pasang, hernia, bengkak ketuan, atau bengkak-bengkak kulit yang lain. Ini merupakan bengkak-bengkak yang selalu berlaku. Bengkak-bengkak yang dalaman yang selalu berlaku yang perlu dibuang, yang paling biasa berlaku adalah bengkak di thyroid, atau yang paling digeruni oleh wanita adalah bengkak di payudara. Dan kebanyakan masa rawatan pembedahan ini adalah hanya rawatan, satu sahaja rawatan yang boleh memberi, orang kata, cure atau rawatan pulih untuk penyakit seperti ini. Yang kedua adalah sebenarnya penyakit kanser. Penyakit kanser merupakan golongan yang kedua yang paling banyak mendapat rujukan kepada pakar bedah. Dan rawatan kanser ni adalah seperti kanser payudara, kanser thyroid, kanser perut, kanser usus kecil, kanser usus besar, dan juga kanser kulit. Dan kebanyakan masanya pakar bedah merupakan doktor yang
yang menjadi primary doctor atau doktor yang pertama merawat keadaan ini, tetapi seringkali dia bekerjasama dengan doktor-doktor lain seperti pakar onkologi untuk memberi rawatan seperti kemoterapi dan radioterapi jika perlu. Yang ketiga, di mana pesakit yang paling ramai jumpa untuk perkhidmatan pembedahan adalah untuk endoskopi. Endoskopi ini adalah satu prosedur di mana kita memasukkan kamera ke dalam rongga mulut untuk memeriksa kandungan di dalam perut. Dan masalah-masalah yang sering kali berkait rapat dengan endoskopi adalah seperti penyakit gastritis atau penyakit ketidakselesaan di dalam perut semasa makan atau semasa lapar. Dan kedua adalah endoskopi kolon yang dipanggil kolonoskopi untuk masalah-masalah seperti sembelit dan juga masalah seperti cerebral. Terdapat banyak lagi perkhidmatan ditawarkan oleh pakar bedah, tetapi ini merupakan 3 golongan pesakit yang paling ramai berjumpa dengan pakar bedah untuk rawatan mereka. Jadi saya berharap sesi ini memberi manfaat kepada anda semua. Sila klik caption di bawah untuk maklumat lebih lanjut. Sekian, salam sejahtera. Kita jaga kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita dan kita jaga negara kita. Sekian, terima kasih.